Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada sidang malam ni di dalam sebuah penceritaan yang sangat menarik. Keceriaan jantungnya kepada agama Islam. Isunya agak sensitif, amat berat, tapi kebanyakan kita terlepas pandang. Apa maksud kat sini? Andai saya mengenang kembali dilahirkan sebagai orang Islam dan dibesarkan dalam keluarga datuk yang mana adalah guru agama, datuk juga adalah guru pondok Kedah satu ketika dulu. Apakah intipati kemerdekaannya sebagai orang Islam, tenangnya jiwa sebagai orang Islam, peace of mind kata Mak Saleh, ceria sehinggalah ke penghujung hayat. Pelik kan tuan-tuan ya? Dikala dunia sedang kalut ni, sebenarnya jawapan tu depan mata. Apa maksud dia? Rasulullah SAW mengatakan tiada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada sebarang kuasa selain daripada Yang Maha Esa. Tidak ada berhala, tidak ada kekuatan, tidak ada sesuatu apa pun yang boleh memberi mudarat. Semuanya daripada Yang Maha Esa dan atas keizinan dia. Berdialoglah tanpa hijab, berbicaralah tanpa hijab, mintalah apa yang hendak dipohon langsung kepada dia. Maksud dia, kalau kita ambil cara mudah, umpama kita masuk ke dalam hutan rimba, maka di dalam hutan rimba tu ada 1000 jenis binatang berbahaya. Tidak ada jaminan. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Kan? Tapi andai kita melupakan semua 1001 binatang berbahaya ini dan melihat hanya satu raja. Lipan ke, ular ke, rimau ke, hantu ke, pocong ke, pontianak ke, puaka ke, tergelincir kat batu ke, pokok hempap ke, semua elemen faktor-faktor luaran ini berbalik kepada satu sosok. Satu tonggak, satu bos. Mudah kan? Lebih mudah berurusan dengan satu daripada banyak. Kan? Maksud dia minda ni tak perlu semak. Datangnya Islam memerdekakan jiwa, raga dan kemelut manusiawi. Daripada kita tergapai-gapai nak berhadapan dengan dunia yang tidak ada jaminan, sat lagi saya boleh kena gigit dengan nyamuk, sat lagi saya boleh kena virus, sat lagi saya boleh sakit perut. Satu tonggak, satu kuasa, satu keadilan, satu perintah, satu titah, satu izin. Maka aman damailah manusia yang benar-benar memahami konsep tauhid dan syahadah yang baginda Rasulullah bawa. Umpama kita yang semak hutan rimba ni, kan, rumah yang kotor ni, yang berserabai ni, dan tidak ketahuan arah ni, datang seorang lelaki. Nama dia Muhammad, ada orang panggil Ahmad. Rasulullah pun pi cuci bersih rumah tu bagi kosong. Dia susun semua tu cantik-cantik. Dia kata tidak akan ada satu barang yang boleh bergerak atau hatta seinci pun barang dalam rumah ni boleh bergerak tanpa izin tuan rumah. Perompak ke, lanun ke, ribut peti ke, rumah ni takkan gugur. Rasulullah senyum, dia kata, hampa jangan gundah gulana, hampa jangan pening dah.
Selama ni mereka takutkan hang. Aku ketua Sangsim 36. Aku kongsi gelap Cina. Aku ni macam-macam. Aku ni kongsi gelap hitam. Aku baju merah kelabu asal. Aku baju kuning. Aku raja mambang. Aku raja hantu. Keliling rumah banyak makhluk. Cakrawala bintang pun boleh gugur kan. Dalam rumah ada benda gaib, ada benda tak nampak. Macam-macam, ada berjuta musuh. Berjuta kebarangkalian boleh berlaku. Kalau saya ambil bahasa lebih mudah, maksud dia, lega wahai Muhammad. Ya Rasulullah, lega sangat kepala otak saya ni. Selama ni saya serabut. Saya takut, saya risau. Rasulullah kata, kamu tak perlu risau dah sekarang ni. Kamu nampak tak tu? Itulah jalan yang lurus yang aku bagi tahu kat hampa. Jangan pening-pening, jangan takut. Kerja kamu hanya mengabdikan diri, berserah, menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Esa. Surrender angkat bendera putih ni susah ke senang? Senang bagi yang nak surrender. Yang tak nak surrender ni depa yang samsing, depa taiko, depa yang rasa depa berkuasa. Depa yang rasa macam-macam ni, depa yang tak nak surrender bendera putih. Kalau kita ambil agama lagu ni malam ni kan tuan-tuan, sangat indah, sangat mudah kan. Berlapang dada, berserah, bersukaria, bersangka baik kepada Yang Maha Esa. Berpeganglah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai, jangan lepas tali Allah tu. Kan? Tu kadang saya jumpa orang tua yang dah meninggal tu, guru-guru agama tu, dia kata apa? Orang tua-tua yang hebat lah. Dia senyum saja. Dia kata, aku tak risau lah Fauzi. Apa nak jadi, jadilah kan. Tapi semuanya bos aku kena kasih approval. Tapi janganlah kita angkuh sombong dan takabur. Kerana kita hamba. Dan Tuhan kita 24 jam duk perhati kita. Dia tak terlepas pandang. Kita yang duk garuk kepala kata dia tak tengok kita lah. Dia lupakan kita dah. Kita lupakan dia. Bila kita lupakan dia, kita jadi gawat. Kita jadi takut. Kita jadi gabra. Sebab kita rasa aku tak ada kawan dah ni. Aku tak ada kawan dah ni. Rimau mai sat lagi kalau kita pergi dalam hutan ni. Rimau ni mai dah. Lagu mana aku nak hadap dia? Aku tak ada parang. Aku tak ada senapang. Aku tak ada peluru. Aku tak ada ilmu penggerun. Jadi kalau kita tengok satu nukilan zaman dululah kan, ahli sufi yang percaya kepada Yang Maha Esa tu sebulat hati, sedalam-dalamnya. Memang itulah cerita betul dia. Singa mai jumpa padang pasir nak makan. Dia kata apa? Hang mari ni dah nak cabut nyawa aku mati tangan kamu ke? Apa maksud dia kat sini? Rimau tu kata, aku berselisih, aku melihat kamu sebagai hamba Allah. Maksudnya sufi ni, wali ni boleh bercakap dengan binatang. Sebenarnya kenapa dia boleh bercakap? Dia ada rasa. Bagi seorang Islam Muslim yang ada rasa ketuhanan, pastilah binatang-binatang, dedaun, pohon, batu-batuan dapat rasa. Manusia ni dia bukan lolak, dia bukan samsing, dia bukan samdul. Dia ada rasa. Getaran gelombang yakin penyerahan surrender kepada Yang Maha Esa ni bukan barang gaib. Rasa tu gaib ke? Rasa tu ada betul, ada sungguh. Dia boleh rasa. Setiap inci tanah yang kita pijak ni, semua ciptaan Allah ni dapat rasa. Ini seorang yang bergantung kepada dia. Han nak pergi gigit dia kan? Tak maulah. Nanti bos aku, bos dia pun marah. Aku dapat rasa. Dan kebanyakan manusia itu sombong, angkuh, takabur dan bersangka-sangka. Jadi kalau kita pergi kepada jalan yang paling mudah Rasulullah bawa ni, mudah dunia, aman rasa, lapang jiwa, tak ada takut lah. Di mana aku ada, di situ dia ada. Aku dengan dia tidak pernah tercerai. Dia tetap pandang aku, kadang aku yang selalu haram jadah tak pandang ke dia. Cakap kasar lah kan, kita manusia ni kadang lupa. Jadi, andai kita berbalik pada malam Syawal yang pertama, dan ketika dunia kalut, ketika dunia sedang berantakan tuan-tuan, kita berbaliklah kepada satu rasa yang pasti.
Andai kalau drastik sangat lagu mana pun kita kena COVID ke, dunia ni hancur lebur ke, aku ni takkan hancur lebur. Yang lebur tu jasad. Aku ni nak balik tang mana? Siapa akan mai kutip aku ni? Barang aku ni milik siapa? Aku ni barang siapa? Takkan aku tak ada tuan? Takkan tiba-tiba aku terpacul dekat muka bumi? Tak ah. Takkan siapa yang sarungkan aku baju ni? Baju panglima ke, baju raja ke, baju minta sedekah ke, baju orang gila ke. Siapa sarungkan ni? Dulu tak ada lagu macam ni. Inilah semuanya anugerah kurniaan di dalam berbagai keadaan. Tapi lah ni kita nak cari orang yang senyum 24 jam pun payah. Senyum setengah jam pun payah. Mereka masih mencari sesuatu. Sedangkan kemerdekaan pertama yang Rasulullah bagi kepada manusia dan seluruh alam. Satu kepastian, satu keyakinan. Merdekalah kamu dan berbaliklah kepada Yang Maha Esa. Orang merdeka ni dia berbahagia, tuan-tuan. Walaupun dia duduk dalam mana-mana negara yang ada penguasa mengatakan mereka raja ke, mereka pemerintah ke, mereka kuat. Ada lagi yang lebih kuat. Mengatasi segala-galanya. Ini kalau kita cakap lagu ni, tuan-tuan. Siapa yang dengar boleh terima ni, dia bahagia malam ni. Apa lagi yang duk aku cari? Kenapa aku perlu ada hebat? Kenapa aku perlu pening-pening? Ini bahagian pertama, kan? Inilah satu nilai kemerdekaan, kepergantungan yang kadang ramai orang, alam mistik lah yang saya jumpa kan, masih tercari-cari. Berbagai jenis ilmu mencari jawapan dan jawapan di dalam satu bentuk dunia yang tidak menentu. Kan? Jadi, apa perkara kedua yang Rasulullah bawa? Berkata yang benar. Menyatakan kebenaran itu membawa ketuhanan sejati. Apa ketuhanan sejati? Apa yang benar? Janganlah kamu melakukan kezaliman kat muka bumi. Janganlah kamu merosakkan. Janganlah kamu berbunuh-bunuhan. Janganlah kamu rampas harta anak yatim. Janganlah kamu zalim. Semua ni milik dia, nak takut apa? Cakap yang benar. Takkan berjadi satu zarah tanpa dia izin. Kalau aku cakap bagi pihak dia, pasti dia lindung. Janganlah kamu takut selain daripada dia. Bila kita dah faham, lah selama ni aku takut. Mai Rasulullah SAW kata, takut hanya pada yang satu. Yang lain-lain tu pergi mampus. Biar pi yang lain kamu jangan pandang. Pandang dia seorang saja. Hanya dia yang berhak ditakuti. Maka kita jadi bahagia, kita jadi tenang. Tidak ada takut, tidak ada gentar. Bahagia menerima syahadah dan juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi. Jadi apa nilai tonggak? Dikala akhir zaman, dikala dunia berantakan, dikala mereka gebang lah, mereka boleh bawa senjata nuklear ke, mereka boleh hantuk atas kepala kita, kita jadi debu. Debu tu jasad. Debu tu zahir. Bahasa setengah Tok Guru saya kata apa? Dia kata, mati sekali je kan Fauzi kan? Sakit tu sekali, tak ada datang dua kali dah. Allahu Akbar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Rasa agama telah semakin pudar. Yang Rasulullah bagi sepatah tak cukup. Lah, tiada Tuhan tadi tu, tiada kuasa selain daripada ada 3 rangkap tu, tak cukup lagi. Mereka pergi ceritalah kan. Sama lah macam saya kan. Kita ceritalah hakikat makrifat. Kita ceritalah ilmu laduni. Kita ceritalah rahsia alam berala ada. Itu hakikat cerita ilmu. Tapi di balik tabir sekalian pokok tu, kunci kebahagiaan yang hakiki. Tonggak kepada segala kemerdekaan yang Rasulullah bagi. Ramai terlepas pandang. Pi ceritalah 1001 malam, bukalah kitab hakikat makrifat. Sampai 1001 malam atau 1,000,000 tahun. Tidak setanding dengan kalimah tiada kekuasaan selain daripada dia. Dialah raja kamu, dialah tuan kamu, dialah yang mengawal, memerhati kamu 24 jam tak pernah terlepas.
Dialah yang berhak ke atas semua ni. Kalau kita buat lagu tu tuan-tuan, Masya Allah, Subhanallah. Apa yang Rasulullah telah bawa selama ni. Dibagi 3 patah, sepatah tak cukup. Disebut Allah, Allah yang bagaimana kita tak kupas. Kita nak kupas sampai ke lautan 7 petala langit, kita bingung. Kita pening. Kita sentiasa rasa tak cukup. Cukuplah Allah bagi aku. Tak cukup lagi ke Allah tu yang Rasulullah bawa. Dia nak penampa kita, kita terpaksa terima pasti. Kita buat salah. Jadi jangan buat salah. Lagu tu kan. Jadi kadang ramailah orang kata, saya tak cukup ilmu Tok Fauzi. Cerita Dajjal ni lagu mana? Cerita Akhir Zaman ni lagu mana? Jangan pening bab yang tu. Kamu peninglah setiap detik dan ketika andai kamu lalai lupa akan dia. Jadi saya dah mula naik suara sikit, cerita pelik kan. Kita bakal bersambung. Saya tukar tone sikit. Andai kita memahami nilai kalimah pertama, kedua, yang kalimah yang mula-mula Rasulullah sebut kepada manusia. Tiada Tuhan, tiada kekuasaan selain daripada yang satu. Itu saja lebih daripada 7 lautan dalam dia. Kekuatan dia lebih daripada sekalian bom atom ke, lebih daripada 1000 matahari. Andai kita faham. Dan di situ ada rasa. Andai kita boleh pegang pada kalimah La ilaha illallah yang Rasulullah bagi itu, ada rasa merdeka yang pasti kekal abadi sampai ke hujung hayat. Andai kita pegang betul-betul, kita faham betul-betul apa yang Rasulullah bawa, pastilah kebahagiaan itu kekal abadi bersama dengan kita. Dan tidak ada lagi gundah gulana. Ibarat satu tiket loteri. Umpamalah kan saya kata Rasulullah ni, dia bagi satu barang yang tidak ternilai di seluruh jagat raya. Satu rasa yang sangat lapang. Satu ketenangan jiwa yang sangat tenang. Tapi lepas tu ramai orang cari tenang lagu lain. Tenang pokok yang Rasulullah bawa tak mau. Buah pertama Rasulullah bagi dia tak mau. Dia cuba cari tenang dengan cara yang lain. Kita bakal bersambung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Sama-samalah kita menghayati akan nilai yang Rasulullah telah bawa kurniakan kepada leluhur kita, ayah kita. Jadi di malam Syawal ini, andai kita perhalusi kalimah-kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan takbir raya itu sendiri, pastilah kita menangis, kita menjerit, dan kita bersukaria kerana kurnian itu baginda telah bawa. Dan hidangan yang baginda persembahkan kepada kita itu tidak akan habis, tidak busuk, wangi mekar sepanjang zaman, dan tidak ada sesuatu kekuasaan pun yang bisa menghancurkan, merobekkan, menghilangkan apa yang Rasulullah bawa. Kita sama-samalah berselawat dan memfidyahkan Al-Fatihah dan ingatan dengan sebenar-benar ingatan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW di malam yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wabillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.